Pemahaman kepada sifat 20 inilah yang boleh menjauhkan kita daripada tagut. Kerana kefahaman kepada sifat 20 inilah boleh menjauhkan kita daripada terlajak, tertipu dengan dunia yang ada sekarang. Kerana apa? Kerana tagut ini datang dalam pelbagai bentuk, saudara-saudara sekalian. Dan tagut ini adalah semua yang lain daripada sunnah Rasulullah, lain daripada Al-Quran, lain daripada ajaran yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu hari ini ada beberapa kes yang menyebabkan manusia apabila stres, mereka mengambil jalan untuk memilih tagut ataupun kesesatan. Kalau kita tengok ada dalam Facebook hari ini bagaimana ibu dan ayah yang mempunyai 6 orang anak yang sering bergaduh, akhirnya meninggalkan anak mereka di sebuah rumah dan pergi tak pulang-pulang lagi. Anak bangsa mereka berumur 7 bulan. Sehingga abangnya yang berumur berapa tahun, tak silap umur 7 tahun, abang sebelum umur 7 tahun mengisi beg pakaian, mengisi pakaian di dalam beg, bawa adik-adik keluar rumah, tak tahu nak pergi ke mana. Jiran tanya, pergi ke mana ni? Kami tak tahu nak pergi mana. Ayah dan mak tak balik-balik. Maka ketika itulah jiran masuk ke dalam rumah, kelihatan dalam diri adik yang bongsu umur 7 bulan tertidur. Dia orang expect dah mati lah, gerak-gerakkan punya hidup lagi. Bagaimana tergamuknya ibu dan ayah yang ada 6 orang, 7 orang tinggalkan anak mereka begitu. Ini kira okey lagi dah. Yang kes lain, saudara-saudara sekalian, bukan tinggal, oleh kerana dia stres, dia bunuh anak dia dan dia bunuh diri dia. Kerana apa? Kerana bagi dia sudah tidak ada jalan lain. Dan mengikut statistik terbaru, peningkatan kes bunuh diri semakin meningkat di Malaysia. Dan majoritinya adalah orang Melayu. Sama ada bunuh dengan menggantungkan diri, sama ada bunuh dengan memakan racun, sama ada bunuh dengan tidur di landasan kereta api, macam-macam. Namun menunjukkan peningkatan. Kata di tahun ini hanya 9 kes. Saya tak percaya 9 kes. Saya percaya dah puluh-puluh. Dan bagaimana mak saya sendiri pernah pergi ke hospital USM di sini. Ada seorang pasien yang masa dia pergi ziarah saudara saya, pasien baru saja meninggal kerana makan racun tikus, kerana kecewa ditinggalkan isteri atau kekasih orang lelaki. Masuk ward USM, naik tingkat berapa, baru dia meninggal sebab makan racun, bunuh diri kan. Kerana apa, saudara-saudara sekalian? Kerana tidak yakin bahawa Allah itu wujud. Mereka tidak faham bahawa innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi bagaimana kita nak sampai pada satu darjat keyakinan bahawa Allah itu benar mendengar dan benar melihat, dalam keadaan kita tidak memahami Allah itu berkuasa? Ramai orang apabila berlaku sesuatu musibah, mana Allah ni? Allah ni ada, marah, Allah. Bahkan ada orang apabila dia sehat, dia okey, bila dia sakit dia marah, aduh. Orang kata sabarlah, janganlah begitu. Kalau kau begini sampai pecah nak dekat pun penyakit kau tak pergi. Aku tak rasa, marah dia Allah. Dia menjerit itu tadi dia tidak redha dengan kesakitannya. Kerana itu saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jalan-jalan kepada kita supaya apabila kita hidup ini, kita tidak bertambah sakit. Kalau Allah puji, Allah sedang katakan, kalau kita baca dalam buku Al-Ahzab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah taklifkan ke atas orang manusia itu melainkan benda yang mampu ditanggung. Jadi Allah ini, kalau kita nak kenal dia, nak kenal Allah, banyakkanlah baca Quran, banyakkanlah baca tafsir. Kerana semua yang Allah tinggalkan dalam Al-Quran itu menunjukkan dirinya. Kerana itu dalam satu statement hadis Nabi SAW kata, dalam satu hadis kursi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi, aku ini adalah sebagaimana yang hamba aku sangkakan kepadaku. Jadi kita punya peredaan, kita punya persepsi, kita punya perspektif, sejauh mana, sedalam mana kita mengenal Allah, maka begitulah Allah akan respon terhadap kita. Bagaimana?
Kalau kita langsung tidak memahami nas-nas yang Allah tinggalkan, kalau kita langsung tidak memahami surat-surat cinta yang Allah hantarkan kepada kita dalam Al-Quran, bagaimana kita nak rasa Allah sayang kepada kita? Kita takkan rasa. Kalau kita langsung buta Al-Quran, buta hadis Nabi, apabila kita ditimpa musibah, bagaimana kita nak merujuk dan meminta kepadanya? Saudara-saudari sekalian, hari ini anak-anak apabila dia membesar, dia tak rasa kasih sayang ibu bapa dia. Apabila dia membesar, dia balik daripada kecil lagi, bila dia balik, dia excited nak share story dengan ibu dan ayah. Mak bapak dia kata tak payah cerita kat abang, tak payah cerita kat mak sibuk. Dia pun terpinggir. Dan bila dia besar, sampai satu peringkat, bila dia ada masalah, dia takkan story lah kepada ibu dan ayah, sebab dia tak rasa mak dan ayah dia sayang kepada dia. Bila dia tanya abang, macam mana belajar okey? Okey. Abang rasa nak makan apa-apa ke? Tak, ikut je. Dia dah tak rasa dia nak bagi tahu, nak meminta, nak apa-apa, sebab dia tahu mak ayah dia tak ada masa untuk dia. Kerana apa? Kerana dia dibesarkan dalam keadaan dia tak kenal mak ayah dia. Mak ayah dia tak spend masa. Dan begitu juga sebenarnya kita, saudara-saudara sekalian. Hari ini berapa ramai orang berusaha untuk memahami apa yang Allah SWT tinggalkan. Kalau WhatsApp lah hari-hari kita buka, WhatsApp ni boleh jadi 10 kali tak kurang kot. Ataupun Facebook lah. Kalau orang yang gadget-gadget iPad ke iPhone ke Facebook ni, rasanya 5-6 kali tu wajib lah buka kot, ya? Tapi Al-Quran ni untuk memahami satu ayat pun makan masa berbulan-bulan. Kita terpaksa tunggu sebulan untuk memahami satu ayat. Maka ini sebenarnya menjauhkan kita daripada Allah SWT. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudari yang rahmati Allah sekalian, mungkin kalau kita nak pergi lebih jauh, kita kena memahamilah apa yang Allah SWT pesankan kepada kita. Dan kita kena tengok apa tauhid yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Namun Ustaz nak masuk sedikit kepada apa yang boleh kita tengok, kepada tanda-tanda bahawa kita ini perlu menzahirkan kecintaan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan yang mudah. Perbuatan-perbuatan yang mudah itu antaranya adalah zikrullah. Baik, untuk mendorong kita kepada zikrullah ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Kerana ramai orang hari ini, walaupun bibir mereka lapang untuk berzikir, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Pernah tak kita duduk dalam bilik kita, dalam gaum asrama kita duduk dan kita termenung dan kita tak tahu nak buat apa-apa? Kita masih lagi memilih sesuatu yang lain daripada berzikir kepada Allah. Sebagai contoh, bila kita dah boring sangat, kita akan buka handphone. Ataupun kalau kita malas nak buka handphone, kita buka laptop. Kalau kita malas nak buka laptop, kadang-kadang kita baca buku. Ataupun kalau dah malas nak baca buku, kita pun termenung, tak tahu apa-apa. Fikir pasal nak makan apa, tak ada pun. Duduk sekejap, lapang ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tak ada zikir. Dan Ustaz boleh kata hampir semua daun asrama remaja tidak ada tasbih. Betul ke? Siapa yang ada tasbih dalam diri daun ni? Kalau ada lah. Kalau ada, alhamdulillah, subhanallah, hebat. Tapi kalau memang tak ada tasbih, kalau ada pun sebagai hiasan dan tak pernah disentuh, maka itulah realiti kita ni. Maka kalau itulah keadaannya, maka kita ini sangat-sangat jauh daripada Allah. Dan dalam satu hadis Nabi menyebut, zikrullah alamul iman, wa bara'atun minan nifaq, wa hisnun minasyaitan, wa hizrun minan nirah. Zikrullah itu pertama sekali alamat iman, tanda keimanan. Zikrullah alamul iman. Nak tahu orang itu beriman kepada Allah atau tidak, tengoklah sebanyak mana dia melakukan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu tidak termasuk dengan solat 5 waktu. Yes, of course, sembahyang itu mengingati Allah. Tetapi di luar solat itu ada acara-acara yang diperuntukkan khusus untuk mengingati Allah. Ustaz, cubalah nak tanya, kalau kita lepas solat, kalau kita tak sembahyang di masjid, ada tak kita duduk atas tingkap sejadah dan kita zikir? Kalau kita tidak solat di masjid,
kita solat itu, selepas solat, adakah kita terus bangun ataupun kita duduk? Bila 20 minit zikir. Ustaz rasa payah. Kenapa? Kerana lepas banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Tengok laptop tu terdiam, kata tangan rasa. Tengok buku, komen ke apa ke majalah terdiam, ataupun telefon terdiam, kata tangan rasa. Maka tak ada zikrullah. Dan kita kena ingat seorang munafik itu, tebalnya munafiknya apabila jauhnya dia daripada zikrullah. Apabila tak ada zikrullah mengingati Allah itu, maknanya munafik dalam hatinya sangat tebal, saudara-saudara sekalian. Sebab itu kalau nak melihat bahawa seorang itu mungkin senang saja, apabila dia memulakan setiap perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tanda dia seorang mukmin. Nak masuk tandas, Bismillahirrahmanirrahim. Nak duduk atas katil, nak buka laptop, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak mandi, nak apalah yang boleh dia mulakan Bismillah. Every time, every moment, Bismillahirrahmanirrahim. Tanda seorang mukmin. Tapi Ustaz, saya ingat kepada Allah, tapi bibir saya saja tidak menyebutkan. Maknanya tak terzahir lagi. Zikrullah itu kena dizahirkan. Sebagaimana orang yang masuk akademi Fantasia, bila dia menyanyi tak sampai, juri kata I can't feel. Pitching okey, suara you tone tinggi rendah okey, buat penyampaian penghayatan no lagi tak story kat I can't feel. Tengok tu juri KL. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita betul-betul mengingati Allah, zikir kita sendiri pun dalam keadaan kita rasa kita zikir. Ustaz dah sebut, orang yang zikir lepas salat, ada dia zikir Subhanallah, 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 rasa ke? Hang buat apa? Zikir Subhanallah, Alhamdulillah. Apa benda tu? Dia orang betul-betul zikir Allah. Bila dia zikir Subhanallah, 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 kita dapat dengar sebiji-sebiji makhrajnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam kita dengar. Subhanallah, mata bunyi, cannot go. Tak buat chat tau. Jadi oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, apabila kita nak mengingati Allah, mengenali Allah, sebenarnya kita sudah memperlihatkan tanda-tanda yang ada pada diri kita. Kemudian hasbun minasyaitan, zikrullah itu adalah pendinding daripada syaitan, yakni lagi kuat kita ingat kepada Allah, lagi kurang ilham-ilham jahat masuk ke dalam jiwa kita. Hasbun minasyaitan, dan dia juga akan menjadi pendinding daripada api neraka. Pada malam ini Ustaz nak bawa kepada saudara-saudara sekalian satu kupasan yang dibawa dalam kitab Hidayatus Salikin, yang mana kitab tasawuf, yang mana Abu Hasan Asy'ari menyebut orang-orang yang tidak berkecimpung dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah satu ilmu hati, yang mana ilmu hati dan juga melibatkan beberapa ilmu kehidupan rutin kita, yang mana menunjukkan kesucian hati itu boleh dibaca dengan rutin harian kita. Dan orang akhir zaman ini adalah orang yang jauh daripada tasawuf, jauh daripada pengamalan-pengamalan sufi, yang menyebabkan mereka ini jadi tak ada sentuhan hati antara dia dengan Allah. Makna rasa ketuhanan itu memang lemah sangatlah. Sebab itu apabila kita bercerita tentang tasawuf, tasawuf ini bahasa mudah yang digunakan oleh ulama dulu tidak akhlak. Seseorang yang halus akhlaknya itu adalah tinggi ilmu tasawuf. Seseorang yang indah pengertiannya, indah budi bahasanya adalah seorang yang tinggi tasawufnya. Seseorang yang tinggi ilmu tasawufnya, akhlaknya adalah seorang yang benar-benar mengenali Allah. Hari ini berapa ramai orang yang baik akhlaknya. Hatta orang yang balik daripada Mesir, balik daripada Madinah, yang belajar ilmu agama ada degree syariah, orang kata engkau ni ada sini degree, tapi suara bercakap macam Pak Mak kampung, perangai macam itu, kata apa barang. Nah, sebab ramai sekarang sampai pakaian, pakai tutup rambut, pakai ni contoh. Tapi tiba-tiba dalam ramai-ramai dia yang paling barang sekali.
pantang sikit, lempar orang. Ada satu kes di Nesri, seorang pengasuh bersama dalam Nesri ada pengasuh lain yang bertudung labu, ada pengasuh India dan pengasuh Cina. Sehingga satu kes pengasuh bertudung labu ni, dia marah kepada seorang budak, dia hentak kaki budak, patah kaki budak. Dan bila budak ni bangun teringat itu, dia lempar budak. Dan maknya datang ambil budak bentang tu, tengok anak dia tempang, cek rupanya kaki anak dia patah. Tengok CCTV, rupanya yang pukul adalah seorang cikgu yang bertudung labu. Jadi oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, ilmu hati, ilmu tasawuf ini bukan dilihat daripada rupa zahir semata-mata. Bentuknya begitu, maka itulah no. Kerana di dalamnya itu memerlukan kefahaman, penelitian, pembentukan tarbiyah yang panjang. Jadi oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, Imam Abu Hasan Asy'adili menyebut, "Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum", orang-orang yang tidak mempelajari, menyibukkan diri dalam ilmu tasawuf ini, yakni ulum as-sufiyah, yakni ilmu tasawuf, mata musran 'ala al-kabair wa hum la ya'lam, maka mereka ini mati dalam keadaan membawa dosa besar, dalam keadaan mereka tidak menyedari. Mati dalam keadaan dosa besar, mati su'ul khatimah lah. Jadi orang yang tidak mempelajari kitab-kitab tasawuf, tidak ada guru tasawuf yang menceritakan tentang akhlak-akhlak yang sepatutnya, bagaimana pengamalan yang sepatutnya kita buat mengikut cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni, satu, akhlak dia dengan manusia buruk dan hubungan dia dengan Allah jauh, maka of course dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak menyebut kepada saudara-saudara sekalian, untuk mengenal Allah ini memang kita perlu menghilangkan banyak hijab. Kita ni terlalu banyak hijab. Kalau kita duduk hari ini pun, malam ini pun dalam majlis ilmu, dosa yang ada dalam tubuh badan kita ni menyebabkan kita boleh faham 10% saja dalam majlis ini. Kerana terlalu banyak maksiat yang kita buat di luar, terlalu banyak dosa yang kita buat di dalam dorm, di bilik kuliah ataupun apa-apalah semasa kita bergerak di luar sana, menyebabkan bila kita duduk di masjid Allah ini, duduk dalam majlis ini, kita tak faham. Kita hanya mendengar seperti angin yang bertiup di cuping telinga, namun kita tidak memahami apa maksud yang tersemat di sebalik kata-kata yang disampaikan. Kita tak boleh nak faham. Kerana apa? Kerana dosa batin kita terlalu banyak, maksiat dalam hati kita terlalu banyak. Kerana itu dalam kitab Hidayah Salikin menyebut bahawa dosa batin itu ada 10. Banyak dosa batin itu ada 10. Kalau nak cerita semua banyak lah, jadi kita tengok mana yang boleh. Dan Ustaz hanya membawakan beberapa perkara yang mana mudah-mudahan perkara ini membantu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila maksiat batin ini kurang, maka mata hati kita menjadi lebih terang. Mata hati ni saudara-saudara sekalian, orang setelah moden panggil celik akal. Celik akal. Ada ramai orang apabila dimarahi oleh guru, apabila dia melakukan satu kesilapan, contohlah 2 orang pelajar buat satu dosa yang sama. Sebagai contoh, percumbuan. Si lelaki bercumbu dengan perempuan, 2 orang pelajar, maka guru memarahi dengan cara yang sama. Kamu berdua melakukan satu dosa, dan dosa ini adalah dosa yang dimurkai oleh Allah. Maka respon kedua-duanya tak sama. Yang mungkin perempuan tunduk, takut. Yang mungkin lelaki buat bodoh macam mungkin yang cara marah sama, tetapi respon berbeza kerana mata hati kedua-duanya tidak sama. Jadi begitu juga dalam agama ini, yang faham tak tahu apa, yang tertidur ataupun yang dibawa ke alam malakut tak tahu apa, yang langsung memang tak faham pun, cuma datang saja semasa lapar. Jadi nak memahami perkara ini, kita kena tengok bagaimana dosa-dosa batin yang kita lakukan dalam setiap hari. Kalau banyak dosa batin itu, maka banyaklah kesukaran untuk kita memahami kefahaman agama. Maka kerana itu disebutkan pertama sekali, dosa batin yang disebutkan pertama sekali adalah syarahut ta'am, kegemaran makan. Siapa tak mau makan? Bila duduk dekat rumah krian ni, ayam penyet ada situ? Tak ada. Ayam rading fried chicken ada, KFC ada, apa lagi, macam-macam kedai, kering lah, apalah, ikan bakar lah, apa semua kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma min 'amalin ahabba ila Allah min ju'in wa 'atshin."
tidak ada sesuatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada